Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Sekali lagi kita akan buat review kaunter-kaunter yang berpotensi. Sila abaikan background sebab saya berada rumah saya di tepi jalan. So, biasalah motor-motor lalu lalang tu ya. Okey. Selamat berhujung minggu. Okey, untuk semua saya doakan semua sihat, semua berjaya untuk membuat progres yang bagus dalam saham. Okey, nak kata terus berjaya kaya raya tu, mungkin yang dah ada pengalaman trade lama tu insya-Allah dia lebih senang lah ya. Yang baru-baru jangan give up. Teruskan belajar, make a progress. Okay, day by day, week by week, month by month, last kali you akan berjaya juga. Alright. Okay, kita teruskan ke counter-counter yang berpotensi pada minggu ini menggunakan GBS Screener Momentum. Siapa yang beli tu, yang beli Indie 14 Indie dengan screener GBS BTST, GBS Momentum, GBS Uptrend, Swing dan sebagainya. Semua kita bagi RM100, semua dapat. Jangan support group dengan library, nota-nota, video-video saham semua ada. Alright. Okay. So kita dah iklan, mari kita buatlah terus counter review. Okay, counter yang adalah GBS Screener Momentum adalah Recintech, Ajia, Cash, Coraza, MyEG, NWP, Cocoland, Taan, Jetiasa, Enfla, Widat, KAB, Cepat. Alright. Kita pergi ke counter yang pertama iaitu Recintech. Kita tengok weekly dulu macam biasa. Weekly untuk nak dapat overall view. Okay, kalau di weekly dia sedang uptrend ataupun sedang buat reversal, kita tak takut lah kalau dia junam sekejap. Okay, bukan junam teruk-teruk. Maksudnya dia buat satu pullback pada daily chart. Okay, kalau daily chart dia buat pullback, kita tak perlu risau sangat. Sebab weekly masih uptrend, dia akan rebound balik naik atas. Okay, this one is obviously uptrend lah ya. Kalau tengok susunan traffic light, masih hijau, merah, kuning. So cantik dan dia bertahan di atas middle BB. Counternya ada bullish. Yang bullish untuk swing dia selalunya di atas middle BB. Orang nak swing selalunya dia akan tunggu candle naik atas middle BB. Okay, so dia punya cut loss adalah beberapa bit di bawah middle BB. Middle BB adalah MA20. Orang swing tengok MA20. Okay, selagi mana candle tu berada di atas middle BB, right saja tengok dia tak bocor. Kalau masuk dekat sini, okay, yang ni dimaafkan lah sikit-sikit lah. Okay, asalkan dia tak junam sampai ke bawah dah. Okay, tampak tak kat sini dia punya, kalau kita buat balik support resistance, kita akan nampak dia ada satu line yang kita tak perlu keluar, tak perlu nervous lagi. Okay, kalau kita naik atas ni, contoh kita beli kat sini, oh my god, dia junam. Should I keluar? Sebenarnya terpulang kepada kita punya risk and reward. Kita punya kajian sendirilah, kita punya trading plan kita lah. Kalau kat sini keluar, berapa kerugian kita adalah 6%. Boleh nak cut loss, tunggu dia reversal balik, masuk semula. Boleh juga macam tu. Ataupun selagi mana bukan 10%, kata kita punya daripada middle BB ni bukan 10%, biar tak perlu cut loss lagi. Boleh juga. Kalau banyak modal, bukan banyak modal, maksudnya kita punya sanggup menanggung risiko sebanyak 10%, so okay, tak perlu keluar. Kita nak swing lama, so tak boleh nak nervous sangat bila dia dah merah-merah. Dalam portfolio kita, andai kata kita beli dia dah cross up macam ni saya bagi contoh. Dia buat traffic light cantik, merah cross up, kuning. Okay, lepas tu dia dah cross up habis yang hijau. Lepas tu dia buat traffic light, lepas tu dia naik pula atas middle BB warna line biru ni. Kita pun beli dekat sini, kan GC dah ada, kita pun beli kat sini. Saya nak bagi contoh saja. Okay, kita pun masuklah sini, bam, kita pun jump. I want to buy this one, I want to swing. Okay, kita pun beli low. Esoknya dia turun, dia naik sat hari tu, kita pun seronok gila lah. Okay, 275 dia naik sampai apa hari tu dia tutup, oh 325, aku kaya. Kita pun shock lah hari tu. Okay, sini kita pun shock lah kita dah baru masuk aku dapat dekat 7% tu.
Atau esoknya, tomorrow, daripada kita punya 7% keuntungan, dia naik esoknya dia sambung kenaikan. Biasanya kalau Morobozu, memang perangai dia macam tu. Orang BTST akan beli counter yang Morobozu ni. Yang agak-agak nak close Morobozu pukul 4.30 tu, dia pun sibuk lah beli. Esok dia pun push harga naik. Tu dia. Pam! Sampai 22%. You bayangkanlah. You punya yesterday, you punya win dah, you enter sini, you punya win dah 7%. Tomorrow, another 22%. Almost you dapat 2 days, 30%. So, orang yang bijak pandai cerdik, 30% ambil je lah. Nak berapa lagi? Takkan sehari naik sampai 100. Ada counter yang naik 100? Ada. Tapi kan macam ni. Oh my god. I tengok weekly tapi I komen daily. Okay, tak cerita lah. Okay, nak cerita macam ni. Ini seminggu lah berlaku sebenarnya. Maafkan saya sebab saya tengok weekly. Weekly dia naik Morobozu. Maksudnya the next week akan jadi satu pullback. Even dia naik, you kena hati-hati. Kebarangkalian dia nak pullback tu sangat tinggi. Kalau dia dah buat Morobozu, probably dia nak turun tu sangat tinggi. If dia tak turun pada the next day, dia akan turun hari kemudiannya lah. So you kena hati-hati lah ya. Okay. Saya so, tengok weekly. Saya nak bagi contoh apa tadi? Saya nak bagi contoh kalau dia turun. Okay. So tak kisahlah. Okay, you dah swing sini, dah naik 16% sampai sini 20%, dia dapat 30% kan. So you kata you nak ride lagi. You nak ride setinggi alam. Selagi mana dia di atas middle BB, you nak ride. So you don't care lah. Kat sini you don't want to TP lagi. Okay. Sampai sini, tiba-tiba dengan sedihnya saya nak cerita kerugian yang berlaku. Sebab kat sini memanglah you masuk sini sebenarnya you tak rugi sampai tahap tu. Cuma nak cerita you dah untung 30%. Suddenly dia goes down sampai ke bawah tu alam. And then you suddenly you punya untung dari 30%, you tinggal 3% ya you punya untung sebab dia dah turun sampai 27%. Dan you pun menyesal. Minggu pertama you bahagia, minggu kedua you bahagia dan sedikit lah. Dia mari balik harga entry you, whatsoever. The next week pula, hari minggu ketiga, dia junam sampai dah you punya jadi loss pula. You dah profit elok 27% jadi 27%. You punya loss sebenarnya you entry kat sini, you punya loss sebenarnya sikit lagi. Sini kan you punya entry, you punya loss baru. Sini semak sungguh This one? You punya loss. Banyak pula you punya loss. Awak banyak sangat you punya loss ni. You enter sini, you punya ni kat sini sepatutnya tak loss banyak tu. Enter kat situ. Alright. 6% juga loss. Okay, 6%. Lepas tu dia week seterusnya jatuh sampai kat sini. Oh my god. So sini dah tak boleh tak boleh kita punya kerugian yang perlu kita tanggung maksimum 10% saja. Itu saja kita boleh tolerate. Jangan sampai rugi dekat 20%. Kita takut nanti mana tahu tiba-tiba dia tak jadi pun atas middle ni tak patah balik. So keluar dulu keluar dulu macam ni. Kalau kita nak selamat swing, pasang trailing stop. Okay. Sebab apa? Kita tak mau kita rugi teruk. Kita nak rugi sikit, kita punya reward besar. So katalah you entry dekat sini, you entry bila once dia dah cross up atas middle BB dan dia punya traffic light semua tune, ada JC semua. Okay, you entry, katalah you entry kat sini. And then you punya stop loss you letak je lah kat sini. Dekat candle yang pertama you beli tu, yang strong bullish tu, yang Morobozu tu, ambil kat bawah ni sudah. You pasang stop loss. Bukan you terus jual dekat situ. Stop loss tu trailing stop. You mengekori harga. Faham tak? Okay, once harga tu dah naik sampai ke sini, canak sini, you punya mana stop loss tadi? Apa ni? Okay, you punya stop loss pun you naikkan lah. Okay, harga naik lagi.
Stop loss you naikkan lagi. You ikut je. Stop loss ni buat color lain dah. Semua hijau. Stop loss you naik. Lepas tu je naik lagi. Sampai sini. You pun naikkan lagi. Lepas tu sekali kan. Dia ni turun gedang-gedang ke tepak. Kena automatic terjual. Pada ketika itu, you punya keuntungan adalah. Sini masuk. You dapat 14%. Not bad. Even you tak dapat win sampai atas ni, sampai apa 26% tu, tapi you tak rugi tau. You tak perlu menanggung kerugian yang dia junam lagi sampai ke bawah alam tu, sampai berapa persen. Sekejap, saya kira daripada you punya entry lah. You punya entry sini kan, you punya kono-kono you tunggu sampai dia punya middle BB cabut. Wow, 14% tu. Macam tu lah kita punya trading plan. Saya bukan buat counter review ya. Saya memang start dah macam mengajar-ngajar pula orang. Okay dah, tak apalah. Senang cerita ni counter. Kembali kepada bisnes kita. Iaitu counter review. Ini reminder tak beritahu tau. Kalau loss ni. Kalau loss counter trading plan. Dia ada kisah. Yang penting kau trade. Setiap kali keuntungan dia dapatlah profit. Dapatlah sedikit kita punya apa benda tu panggil. Reminder dapat apa setiap kali kita trade tu. Dia dapat percentage lah dekat dia. Apa benda kita nak panggil. Saya tak kisahlah. Dia dapat reward. Senang cerita dia pun dapat reward lah setiap kali kita trade. So dia tak apa peduli. Sebenarnya kena ada trading plan lah. Dekat mana EP, TP, cut loss semua benda lah. Tu kena ada lah. Trading plan orang kata masuk ada trading plan. Masuk tu kita tahu kenapa kita masuk. Keluar tahu kenapa kena keluar. Bila masuk kena automatik tahu bila nak keluar. Dekat mana nak keluar. Kenapa perlu keluar. Bukan masuk keras kojo dalam tu. Okay, keras kajol. Alright. Uptrend. Daily cantik. Bullish. So apa kita tahu bullish. Bullish dia akan naik dan lepas tu dia akan turun kan. Naik naik ni TP lah dulu. Nanti dia akan turun sakit hati pula. Okay, dia punya penurunan dia akan naik. Dia akan buat pullback selalunya 1/4. Okay, 1/4 candle. Either dia turun kat sini dan dia rebound. Either dia turun separuh dan dia rebound. Or 3/4 dan dia rebound. Selalunya lah. Okay, dia akan turun gedebuk sini ataupun gedebuk kat sini and then rebound. Okay, kalau you nak tarik you punya ni Pibo, okay, boleh ambil kat sini. Ambil kat pucuk sini. Dekat mana dia akan retrace? 38, 50 and 61. Paling teruk adalah dekat sini je, 76.40%. If dia bocor, sila cabut keluar. Sebab selalunya lepas dia jatuh daripada 76, dia adalah downtrend. Okay? Dia punya retracement yang berlaku selalunya di Golden Pibo, 38 ni, 50 ni dan 61 ni. Yang ni adalah nyawa ikan terakhir. Kalau di sini pun kau bocor, silalah berambuh keluar. Nanti dia junam bawah ni menangis. Alright? Itu sajalah. Ataupun teknik lain adalah menggunakan indikator GBS yang ini selagi mana traffic light lantak situ. Kalau dia turun dia kena yang hijau perlu keluar tak? Tidak perlu lagi. Sebab kita nak swing. Kena yang merah perlu keluar tak? Tak perlu lagi. Relax lah babe. Okay. Kalau dia bocor merah, okay, jaga-jagalah. Okay. Ikut trading plan lah. Selalunya dah melepasi 10%, silakan cabut lah Okay. Okay, tengok lah trade detail pula. Trade detail dekat mana support resistance dia. RM1, 1 sen. That's it. Bocor cabut. The next is 96 sen. You sanggup ke dia turun sampai 96 sen? Saya tak mau. Kalau saya cukup lah mungkin kat sini kot saya sanggup tolerate 3/4 candle. Kalau nak sangat swing pun okey boleh lah. Last kali sampai habis candle ni. Takkan candle dia open kat sini dia punya high dia punya bullish dia. Sorry. Dekat sini dia punya open harga sini dia bocor. Tunggu apa lagi? Cabut lah 985. Dan air tu nak biar lagi. Nanti dia reversal. Masuklah balik balas dendam. Okey, mengajar orang. Tak ada lah. Pergi cari counter lain lah. Yang boleh bagi profit kat kita. Kalau counter tu buat rugi, dia tunggu apa lagi. Okey, overall memang cantik Saya jangka dia memang naik lah. Ni traffic light, susunan cantik, momentum atas middle BB. Okey. Line tart mana? Okay.
Selalu yang dia akan cari ni dulu lah. Line purple ni. Line purple, line pink ni 1.07. So sekarang ni dia harga 1.04. Dia akan pergi 1.07. Test dulu, turun balik. Lepas tu dia akan buat lah apa-apa yang dia nak buat. Sama ada dia terus cuba breakout line tag ni dan terus terbang. Ataupun dia test gagal, turun balik. Test gagal, dia akan turun dulu. Buat pullback, cari kekuatan. Orang pun setiap beli. Push, pam. Baru betul-betul naik. Okay, tengoklah dia nak buat apa. Cumanya insyaAllah dia akan naik dulu. Siapa nak beberapa bit tu insyaAllah dapat. Kalau sini sampai sini dah berapa bit juga. Nanti kita tengok berapa persen kita dapat. Kalau sini sampai sini. Okay, you dapat dah dalam 3%. Not bad, right? Boleh lah tu untuk kita intraday ataupun BTST. Selalunya 3% tu dah cukup dah. 3-5% ataupun 3 bit macam tu dah cukup lah kan. Kalau modal besar 2-3 bit tu dah cantik dah. Kalau modal kecil sikit 3 ke 5 bit 6 bit macam tu. Tapi selalu dia tak naik banyak sangat lah. Okay, dia tak akan naik banyak sangat lah. Alright. Cuma untuk swing tak ada masalah. Selagi mana di atas middle BB, you ride saja. Okay. Cumanya kalau you punya risiko sikit, sampai sini sudah lah. Okay. Sampai dia punya lower apa benda ni. Yang candle kita masuk ni, kata candle ni bullish kat sini, engulfing kat sini, dia dah makan candle sebelah. So sini dia punya support dekat sini lah. Okay. Ataupun kalau sanggup rugi lagi, boleh tunggu sampai sini, dia tunggu dia rebound, dia jatuh, tunggu rebound, naik balik pun boleh juga. Terpulang kepada risiko masing-masing. Kalau saya kata dah saya beli esok kat sini kan, sini jatuh sini 5% okey lah, boleh lagi lah nak bertahan. Kalau dia bocor mungkin saya dah keluar dah lah. Okay. Tapi orang lain dia sanggup tanggung sampai selagi 10%. So, kat sini adalah still affordable lah ya? Yang boleh kita buat bincang lagi lah. Kerugian yang mampu ditanggung lagi 10%. Sebab kadang-kadang dia turun pun sampai sini dia rebound balik. Sebab dia jenis ride atas middle BB. You tengok sendirilah. Dia naik atas middle BB ni, elok dia bertahan. Nampak? Dia main dekat atas middle BB, dia tak main sampai bottom. So boleh swing selagi mana dia atas middle BB. Dia turun pun macam ni. Dia buat apa? This one dia buat macam sini high low. This one is another high low. High low, kenapa high low? Sebab dia punya keturunan saya kata dia punya penurunan dia tak jatuh bawah daripada dia ni. Walaupun dia low dia tak lebih low daripada yang ni. So sebab panggil high low. This one ada jadi lower low. Sebab apa? Dia punya low telah still okay. This one still okay lah, still acceptable. Dia punya low kat sini kan, dia punya penurunan masih boleh diterima akal. Okay, you boleh tanda macam ni. Ini orang yang keras Ada orang yang jenis jiwa dia tak kisah pun. Sini dah 10%, dia still hold lagi. Dia memang minat recent tag ni. Dia nak swing juga. Sini jatuh sampai sampai sini dah 15%. Ada orang masih hold. Rasa untung kat dia, dia reversal naik balik. Ada orang sanggup sampai 15%. Tapi kan mana-mana kita baca selalu pun 10% is the max lah. You boleh tanggung risiko tu. Sebab kalau lepas 10% terlampau banyak kerugian dah. Nak recover sangat susah. Okay. So letak limit 10% je lah. Kalau sanggup, kalau kata nak loss sangat pun sebab niat nak swing. Kan swing kan dia kena tolerate loss yang lebih tinggi kan. Maksudnya kita punya floating tu sanggup tanggung risiko tingginya ya. 10%. Sebab kita nak untung banyak. You nak untung banyak. High risk lah. You kena take. Okay. High risk. High reward kan. So contoh you sanggup rugi 10%. Okay. Keuntungan yang you nak tanggung. Okay. Keuntungan yang you expect mungkin dalam 30%. So berbaloi lah kerugian ni. Maksudnya waktu ni merah jatuh sampai sini, lepas tu you rebound, you tunggu je sampai 30% jugalah. Boleh je dapat 30%. nak cerita, kalau kita punya
kerugian kita sanggup tanggung besar, keuntungan yang kita nak pun tinggi lah. Janganlah kata macam ni, aku sanggup tanggung risiko 10%, aku nak untung 2%. Baik, tak payah. Dia mesti double lah at least 10%, then you want to win at least 20% lah. Kalau you punya sanggup lost 5%, you want to win also at least 5% and above lah. Okay? Macam tu lah akal lah. You punya untung tahap you punya untung sikit, you punya sanggup rugi banyak. Janganlah macam tu. Ini jenis orang yang bila naik cepat nak tipi, bila turun tak kerti nak cut loss. Itu perangai lah. Sebab tu rugi. Dia ada 20,000, tengok tinggal 2,000 sebab kerja tak mau cut loss. Bila naik untung RM50 dah ambil. Bila rugi 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 lantak situ. Nanti dia rebound lah. Nanti dia rebound. Teknik harapan. Tak kerti nak cut loss. Untung cepat je ambil. Rugi tak kerti nak membuang. Apa benda lah aku cakap ni. Okay. Kenapa lah saya suka cakap banyak. Counter kita tak lepas. Baru satu je. Haji lah. Yang tadi nak naik Cik, saya predict dia nak naik. InsyaAllah lah. Sintek. Ini dia buat reversal Candle-candle yang reversal adalah dia turun-turun merah, lepas tu dia start mengecil. Itu adalah tanda reversal. Lepas tu kita nak confirmation, tengok candle sebelah dia. Dia melepasi candle sebelum ni. Okay, alright. Kita pun try masuk kat sini lah. Inilah kita punya entry. Sinilah kita punya cut loss. Kalau saya macam tu je lah. Okay, lepas tu kita punya TP right je lah. Sampai dia dah start reversal balik. Bila dia start reversal, bila start ada candle-candle yang dia nak keluar. Contoh candle nak keluar macam ni. Okay. Ada bagi satu inverted hammer dekat atas tu. This one merah mengatasi yang bullish. Pasal dia buat doji ke? Doji ke benda Allah tu semua tanda reversal. Candle macam ni tanda reversal. Kalau dia dekat atas, tanda dia nak turun. Kalau dia duduk di bawah, tanda dia nak naik. Okay, kita tunggu je lah. Pasang trailing stop. Follow je harga. Follow. Dapatlah berapa. Ataupun kita dah start siap dah. Kita punya TP. Contoh. Paling kurang nak RM1.70. RM1.27. Boleh juga. Ataupun kita nak buat lukisan. Oh, maafkan saya. Tu kita rajin nak melukis. Okay. Contoh kita ambil sini 3 point untuk dia punya extension. Sejauh mana harga nak pergi. Alah, ada lukisan pula. Ambil low kat sini. Sebab dia nak ada 3 point kan. Bawah, atas, bawah. Okay. So katalah kita nak TP dekat 100% ni. Contoh saja. So sekarang ni kita sanggup je menanggung risiko. Contoh kita boleh tarik. Kalau kita ambil point tadi kat sini untuk point extension. Contoh kita ambil point extension sini untuk kita ambil 100%. So kita punya retracement pula. Ambil balik kat sini. Ambil balik yang highest, kita ambil point nombor 2 tadi kat sini. So kita punya cut loss adalah di label golden pivot. Antara 3 ketul ni lah. Berkala-kala pula dia. Okay. So kita punya cut loss. Pilih bila dia turun, harga turun bawah ni ke? Atau you sanggup tunggu dia turun sampai bawah ni ke? Atau you sanggup tunggu sampai dia turun bawah ni ke? Tapi ini dah sampai balik reversal. Jauh nak. Ini kita nak naik-naik. Yang ni kena break out dulu. Dia kena break out 50% dulu untuk mencari RM1.25. Seterusnya dia kena naik atas ni. Faham kan cara trade Fibonacci? Cara trade Fibonacci, yang ni tunggu breakout. So kita punya TP, katalah kita nak TP kat sini je. So kita kena tunggu bawah sikit lah. RM1.25 ataupun RM1.245. Okay. And then dia akan turun balik cari yang ni RM1.19. Kalau tak mampu bertahan, dia akan cari yang ni.
Kalau mampu bertahan, dia akan pergi test balik dan dia akan naik cari the next is RM3.45. So kita boleh TP. This one katalah ini adalah TP 2 kita. Kita TP dekat RM1.30 ataupun RM1.34 ataupun RM1.335. Alright, seterusnya TP 3 kat sini. TP 3 kat sini, kita boleh beratur dekat RM4.60 atau RM4.55. Okay, terpulang. Selalunya kita TP bawah sikit daripada resisten. Ini resisten, ini resisten, ini resisten. Macam ni kan. Kalau kita nak TP kat sini, dia ambil berapa orang je lah. Dia sentuh sini kat RM1.19 dan dia drop. Berapa orang je lah yang dia sempat ambil. Kalau kita kata yang beratur dekat harga RM1.19 adalah 100 orang. Kita adalah orang yang ke-95. Dia ambil hanyalah 80 orang. Kita tak kena. Okay. So, better kita tunggu bawah bid. Walaupun kita tak dapat untung RM1.19, tapi kita dah dapat untung dekat RM1.185 ke 1.80. Macam tu. Esok kita tunggu dia break up. Kita pun beli balik kat sini. Kita nak TP bawah sikit kat sini. Nanti dia turun balik. Kita beli kat sini. Kita tunggu pula dia nak TP nombor 2. Dan dia jatuh balik kat sini. Kita pun masuk balik. Kita nak TP yang atas ni. Macam tu lah sampailah. Sampai bila-bila lah. Sampai dia settle. Dia nampak dia nak buat macam ni. Nak buat corner baring. Keluar. Kalau pasang Indi. Pasang Indi ni. Sampai dia. Allah. Delete lah semua. Sampai. Dia nak menunduk. Nampak dia menunduk. Lepas tu semua ni dah cross ke bawah ni. Ni. Line tu dia bila dah start cross tu. Ke bawah. That cross kan. Keluar. Dia cross up, dia duduk kat atas buat traffic light cantik, biar je. Tak perlu keluar. Yang ni dia ada consolidation ataupun kita panggil dia keadaan sideway. Sideway dia hanyalah sesuai untuk intraday yang sekejap-sekejap, SMTM, FIFO, fast in fast out. Okay. Kalau kita nak swing, ambil counternya uptrend macam ni, cantik lah. Masuk kat sini, nampak dia dah memang, kalau kita buat garisan tu nampak uptrend, boleh lah kita swing. Yang ni pun dia baru start nak reversal. Tunggu dia betul-betul buat trend lah sebenarnya. Cuma ada orang nak masuk awal. Sebab yang ni dia dah start naik atas middle BB. Dia nak right saja. Okay, risiko dia adalah kat middle BB tu lah. Kadang-kadang dia turun sikit, lepas tu dia rebound. Ini adalah EMA 50. Takut dia pullback kat EMA 50 pun boleh jadi kan. Ini adalah EMA 100. Jauh sangat tu sampai kat EMA 100. Selalu biar dia pullback ke EMA 50 je, betul dia naik lah. Okay. Overall Ajia pun cantik lah sangat untuk swing. Buatlah macam tadi. Buat tadi dia macam tadi. Guna pibo senang. Alright. Sini pun boleh tengok kalau pasang GPS rate detail. You boleh expect you punya collection area kat mana. Kat area sini. You punya support area mana. You punya resistance RM1.23 RM1.25. Once dia dah naik, dia akan tukar dia punya resistance ni. So sekarang you punya resistance yang you tahu adalah RM1.23. If harga sekarang adalah sekejap, saya pun dah jadi mana kala-kala ni. Okay, harga sekarang adalah RM1.17. So you punya net resistance adalah RM1.23. So you can write sampai RM1.23 or you can write sampai RM1.25. Ataupun you akan guna resistant ni pun boleh juga. Resistant gun ataupun boleh guna yang resistant dekat sini. Either one lah Kalau kat sini dia boleh bacaan yang mana resistant pernah pergi sebelum ni. Rejection berlaku kat sini. RM1.25. Terpulang pada kiraan kita punya prediction masing-masing. You nak follow gun chart or you nak follow resistance sebelum. Dekat RM1.25 terpulang. Okay, ataupun you nak guna Fibonacci pun boleh Fibonacci tadi you tahu kan dah bagi tahu kan, ambil 3 point low, high and low, and then you dapat you punya extension price. And then retracement you ambil you punya low tadi dengan high, 2 saja point. And then you dapatlah agak-agak dia punya penurunan pullback dekat mana. Okay, itu saja. Overall je cantik. Memang insya-Allah boleh pergi. First dia akan perlu lepas RM1.20. Selalunya line tag ni dia touch and then dia drop, and then dia cari kekuatan baru untuk dia push naik atas. Lepas tu terbang. Yang ni kalau kita tengok based on RSI 55,
atas 50 bullish. Cantik. Lagi apabila dia tengok stosh cross up, biru atas merah. Cantik. Yang ni menandakan dah bullish. Ada hijau. Alright. Okay, semua cun. Semua cun. Okay. Yang ni kita tengok momentum. Momentum masih merah. Kalau kita tengok dia punya MACD, kita boleh tengok dekat sini. Bila mana dia turun, dia adalah warna merah pekat. Once dia dah merah ala-ala pink slow ni, itu tanda-tanda reversal. Yang tu pun boleh juga kita ambil sebagai satu point reversal. Dekat sini. Okay. Semakin dia mengecil-ngecil, dia adalah semakin dia menaik. Okay. Once selalunya orang tunggu dekat line atas kosong. Ini yang bacaan atas kosong tu. Sekarang dia di bawah kosong lagi. Selalu orang beli di atas kosong. Bila once dia naik atas kosong, dia ada momentum kuat untuk terus naik macam ni. Canak. Sekarang slow lagi. Okay. Terpulang. Nak selamat, tunggu atas kosong. Nak cepat, nak untung banyak, tunggu yang lain pimping dah mengecil, dah boleh masuk awal lagi. Okay. Terpulang. Ini dia paling awal dia beli. Bila dah start pink, bila stosh cross up, biru atas merah. Itu very sharp entry. Okay. Okay. Selalu sini dekat dia punya lower low lah. Dia dah buat lower low. Lepas tu dia satu bullish naik pada atas candle yang tutup semalam. Candle yang baru untuk hari the next day, dia atas daripada candle yang close semalam. Itu boleh entry juga macam tu. GBS rate detail. Okay, kejap. Alright. Sebab dia belum ada golden cross lagi tu. Selalu orang masuk dekat watchlist golden cross pun boleh juga. Okay. Okay, next kita ambil counter seterusnya. Seterusnya cash. Alright, cash pun sama juga. Dia buat reversal. Semua counter ni baru saja dia buat reversal up. Dan cuba nak naik atas middle BB. Once dia naik atas middle BB, kita tahu kita boleh swing. Okay. Paling cepat dekat mana kita beli, bila dia start pink. Okay. Arti kalau kita boleh tengok momentum, dia warna hijau kat sini. So katalah MACD dah bagi pink. The next day, hijau. Momentum, you can entry here. Okay, you can entry dekat sini. Okay. Kalau yang berani boleh masuk sini. Kalau yang ni boleh masuk dekat sini. Kalau yang nak confident, beli atas kosong. Tak kisah mana-mana satu pun boleh. Alright. Sini kata you masuk sini. The next walaupun dia drop balik kepada harga you tak perlu keluar lagi. Okay. Sebab kita tahu, kita kena percaya dengan kita punya kajian yang dia sedang nak naik. Okay. Tak perlu cut loss. Dan kita punya cut loss kita tahu kan. Kalau macam saya ambil kat yang sini lah. Kalau saya entry kat sini, saya punya support saya yang nak perlu cut loss dekat yang ni lah. Alright. Kalau saya enter dekat sini, saya pun nak enter sini. Saya punya cut loss saya letak kat sini je. Kalau saya masuk dekat sini, saya masuk kat sini, sini dah jadi cut loss saya dah keluar. The next day dia reversal balik, baru saya masuk semula. Kalau ikut yang ni, kita nampak dia memang nak naik lah. Stosh cross up. Cantik pula tu. Lepas tu dia baru saja touch dia punya middle lah. Middle ni momentum yang kuat untuk naik ke atas. Lepas tu RSI nak approaching 50. Dia belum lagi 50. Nak cun kena 50 lah. Bullish 50 ke atas. Bukanlah 48 tu tak bagus. Tapi better atas 50. Right. Nak awal memang dah ada ni. Lepas tu kita boleh tengok kolam ni. Kolam itik. Dah siap. Kolam itik lagi awal. Masuk once dia dah siap. Kalau ikut cross up kat sini lagi lah. Dia punya biru cross up kat sini lagi. Dia punya biru cross up. Allah. Dia tak boleh nak tanda sini ya. Sini ya. Dia punya biru cross up. Saya sebut ni. Ni. Nampak tak? Siapa nampak? Sini ada cross.
Ni line ni, dia cross ke bawah kena jual. Bila dia cross biru cross merah, biru cross merah ni, boleh entry lah. Ataupun tunggu kolam siap atas satu line ni, line biru ni. Okey, ngam-ngam set dia sentuh situ, boleh entry kat situ juga. Selalu kalau lagi banyak kolam besar ni, lagi dia tinggi naik lah. Lagi besar punya kolam, lagi dia punya kenaikan tinggi lah. Selalunya macam tu lah sebab kolam ni menandakan fasa accumulation. Accumulation tu collection berlaku tu masuk orang beli banyak kat dalam. Bila orang kat dalam dah ramai, mestilah dia nak push harga, takkan dia nak beli, dia tak mau untung. Dia collect awal, dia nak untung besar tu, dia nak untung 100%. Selalunya yang suka beli kat fasa accumulation tu jerung je. Macam bilis-bilis trader biasa tak berani beli dekat bawah. Depa berani sebab depa tahulah depa ada duit banyak. Depa tahu daripada geng jerung tu tahu. Semua jerung masuk time tu lah. Okay, itu bukan kerja kita. Kita ambil yang time dah reversal, yang confirm nak naik. Yang bawah-bawah ni tak perlu sebab takut kita beli deep, dia go deeper. Okay, beli dalam kolam tengok lemas. Biar kolam siap dululah. Agak kolam nak siap, kita berenang naik ke atas. Lepas tu kita pun dengan megahnya mendaki bukit kaya raya. Alright. Cash cantik. Corazza pun sama. Reversal, buat low. Dia start dari reversal, confirmation dia bullish. Entry kat sini. Kalau entry kat sini, cut loss dia dekat sini. Senang cerita gitu je. TP lah right saja sampai bila-bila lah. Sampai selagi dia tak bocor line traffic light ke, line biru tu ke. Sekarang tak line traffic light tak settle lagi. So kita punya ni, selagi dia tak bocor yang sini, right je. Biar je situ. Itu cara kita nak swing. So orang jangan nampak macam ni, kita boleh tanda-tanda, oi dia nak turun ke, boleh berhati-hati. Macam ni jumpa dia dah naik-naik, tiba-tiba ada kecil-kecil ni, takut dia reversal. Tengok ni dia mampu bertahan, tapi lepas tu tengok apa, dia ke bawah. Dia bila dia cross ke bawah tu, sila keluar lah. Ni kan dia, line cross ke bawah, keluar. Sekarang boleh masuk lah. Bukan buy call tapi ni dah nak siap. Memang nak naik, boleh naik dah lah. Kalau nak selamat, tunggu dia cross up ni settle, kolam siap. Stosh dah awal-awal cross up dah, kena masuk kat sini lagi kalau stosh ni. Kalau RSI belum lagi, kena 50, kena 50 ke atas, baru ada momentum kuat. ADX atas 20 and 25 above. Okay, alright. Corazza settle, memang insyaAllah akan naik MACD. Ini semua untuk swing Kalau one day tu swing lah tu. Paling short term swing pun 2 minggu macam tu lah kurang-kurang. Ataupun setakat mana kita sanggup nak ni, macam 10% ke 15%, 20%. Dah dapat tu keluar je lah. Okay, yang ni pun sama, dia dah start cross up dekat sini. Stosh RSI cantik, atas 50 bullish, super bullish. Ni dia dah buat satu doji macam ni ataupun hammer macam ni. Lepas tu dia buat confirmation bullish. So katalah kita entry dekat sini, dia kena bagi candle siap dulu Maksudnya esok baru kita entry kat sini. Hari ni kita tak entry lagi lah sebab candle tak siap lagi. Maksudnya okay, sini, lepas tu sini bullish, tengok orang dah beli sedap, kita nak masuk. Untuk selamat jangan masuk lagi. Tunggu candle tu dah habis sehari, dia dah settle buat sehari, okay, confirm dia dah makan candle sebelum. So in the next day, you beli harga yang close tu lah. You beli kat sini, and you punya cut loss sini, and then you write saja. Okay, itu saja, senang je. Lepas tu you follow je ni line traffic light, biar sampai kata dia bocor line biru, you cabut lah. Ataupun you write dah dapat macam 20% kan sini apa-apa. 12%. Kalau 10% dah boleh ambil profit. Kalau nak 20%, tengok dapat tak 20%. 15% je, tak cukup. Tengok mampu tak dia pergi 20%.
sini 15% je. Dia tak mampu naik sampai 20%. Okay. Tak apa, kita tengok lagi. Beli kat sini. Sampai atas sekali dia pergi ni 18% only. Okay. So you dah faham counter ni. So far dia hanya dalam 10 to 15% sahajalah kenaikan dia. Okay, try sini. Dia tak pergi sampai 20%. So you tak boleh nak expect you boleh swing sampai 20%. Okay, 13% je. So sini pun kalau kata you nak swing maybe 10 to 50% je lah. Sini masuk agak-agak 50% ataupun macam ni je lah. Tak perlulah tunggu lama-lama sebab counter ni bukan jenis naik banyak pun. Tengok 18%, 15%. Ini pun 12% je. So don't expect. Macam mana jangan ada tinggi sangat expectation kita tu. Ini line tag dia tengok kat RM1.04. So dia selalunya dia akan reaction sampai sini je lah mampu dia pergi 12% kalau entry kat sini. Masalah sekarang kita dah terlepas entry. So kalau kita nak masuk sekarang, katalah kita nak masuk sekarang, kita punya cut loss dah jadi lain No, bukan yang ni dah. Cut loss kita adalah dekat sini lah. Okay, cut loss kita sini. You entry sini. You punya cut loss sini. You punya TP dekat sini. Alright. You punya risiko loss 3.59%. You punya reward 6%. Okay. Sampai sini you dapat 6% je. Kalau you nak sampai 12% kan, rasa tak lepas dah kot. Sebab dia kena masuk dekat sini. Untuk 10 to 50% kena masuk kat sini. Sini sekejap you masuk sini. Yes. Then you dapat 10%. Sekarang you dapat maybe 6%. Okay. Lepas tu tunggu dia turun balik baru masuk semula, and then another 10 to 15%. Okay. Sekarang ni saya punya suggestion, ambil lah dulu agak-agak dia sampai line tag tu. Ataupun kalau nak juga tunggu sampai dia turun ke bawah untuk confirm dia nak turun tu, okey, kena keluar lah. Ni ataupun boleh tengok sini. Selalu dia akan pergi cari resistance sebelum. Nampak agak-agak dia dah touch area sini, boleh TP. Ni bawah lagi kan. Agak-agak dia sampai sini keluar. Pun boleh juga. Ataupun tunggu dia dah ke bawah macam ni. Line traffic light ni merah dah cross bawah kuning. Okay, boleh keluar. Boleh juga guna traffic light. Traffic light dah terbalik, keluarlah. Traffic light dah betul naik ke atas, beli ya. Okay, macam tu saja. Yes, my EG insyaAllah akan naik juga. Cuma nak kata nak dapat 20%, I don't think so. Kalau you nak, sebab dia punya kenaikan dia tak macam tu. Kita tengok. NWP. Dan seterusnya nanti kaji sendiri Saya tolong kaji yang setakat ni je lah. MACD atas kosong, momentum kuat, dah start bullish. RSI atas 50 bullish. This one dah jadi volcano. Agak bahaya Sebab apa? Lepas volcano, lepas tu dia cross ke bawah biru, cross bawah merah, selalunya turun. Kalau kita expect dia turun sementara sampai sini saja. Lepas tu dia rebound dan naik. Dia macam ni, dia turun, dia start rebound balik lah. Mungkin dia turun tengah je. Kalau turun bawah sangat tu, bahaya dah tu. Okay. Sebab dia naik daripada sini ni. Kalau ikut ni kan boleh ride je selagi mana dia atas. Selagi mana dia atas middle BB, ride saja. Lampu pun dia dah squeeze. Lalu dia dah squeeze, dia akan mengembang naik atas. Ni ada potensi nak pergi jauh. Dia ni insya-Allah you akan dapat lebih keuntungan.
Kalau you tutup semua benda Allah ni pun, obviously nampak resistance rejection dia jauh. You punya ni kaya lah you. Okay, ni sampai kat sini ada rejection sini. Okay, this one dia kita tengok dia bertapak kat sini dan kebanyakan candle sentuh sini. Okay, bagi dia lepas sini, bagi dia lepas dulu. Okay, boleh juga TP atas 255 and then bagi sampai 290 sekejap. Okay, you dapat 12%. Lepas tu dia turun balik. The net resistance kita tengok. Jauh tau resistance dia. Rejection kat area sini je. Okay, rejection next. Katalah kita TP dulu kat sini. Tunggu dia turun balik. Tunggu dia turun balik. Masuk balik. TP dekat sini pula. Dapat 36%. Ataupun kalau dia mampu bergerak sampai sini dapat 39%. Tapi better ambil sini je lah. Okay, kita kena berjaga-jaga. Alright, sampai sini tunggu dia turun balik. Next is another 36%. Kalau yang jenis nak hold, kalau jenis yang nak hold ni, sekejap macam ni. Kena make sure dia tak bocor line middle BB. Okay, then you can right je lah. Kejap. Sebab dia bergerak zigzag kan. Sini. Turun sini. Tak kisahlah macam mana dia naik. Dia zigzag. Tapi insyaAllah dia naik lah. So dia punya kita punya expectation, dia punya ni. Kalau kita draw. Dia nak nampak dia sharp nak naik lah. Macam ni lah dia punya sharp lah kenaikan dia. Sekejap. Saya nampak dia punya sharp lah kenaikan dia. Yes, turun macam tu. Tengok dia punya naik tu. Angle dia naik yang ni. Nampak tak? Angle dia naik. Dia perangai selalu sama je. Kantor-kantor ni. Tengok Sekejap tengok. Okay, satu. Ni once dia naik ni, dia punya sharp naik tu macam tu. Okay, so macam ni. Sekejap. Kita punya expectation. Kita kena pergi lah. Allah! Terdelete pula dah. Sekejap. Okay, satu. Dah break up atas ni. Okay, another one. Kenaikan dia masih macam ni. Ni atas. Okay. Kalau kita punya buat dia punya ni. Satu, dua, tiga. Break up. Memang insyaAllah naik ni. Cantik ni. Okay. So. Okay. Dia sejauh mana dia turun, sejauh itulah dia akan naik. Sekejap. 23. Okay, agak-agak sini. Okay. Satu TP ni. Okay. And then yang kecil ni, budak ni. This one. Budak ni. 16%. 16% lebih kurang. Lebih kurang sini ya. Okey, lebih kurang. Oh Allah, 16%. Tangan saya ni. Okey.
area sini. Okay. So ni dia kita punya expectation. Dia akan naik-naik, dia akan cuba breakout line ni pula. Once dia dah breakout, kita buat channel baru Katalah dia dah breakout, kita buat channel baru pula. Okay. Tunggu dulu biar dia right. Once dia dah breakout, buat channel baru. Ni kan, dia right gede-gede. Dia naik atas channel ni, buat channel baru pula. Gede-gede. So kita rasa ni adalah ni ini TP1, ini TP2 kita. Kalau kita masuk kat sini, kalau kita entry hari Isnin, kita nak swing, kita nak TP kat sini, so kita lebih kurang 45%, 40 tu 45%. Kalau kita nak TP kat sini, kita entry esok, kita lebih kurang 18%, so maybe 15% lah ambil. 15% dah cukup lah Okay, itu kita punya TP untuk swing. Cut loss kita kalau dia break kita punya lower channel salah satu, ataupun kita pasang ni dia bocor dekat MA20, sebab tengok masa kita ride semua dia dekat area atas MA20 inilah. Dia tak akan sampai turun sampai bawah. Kalau dia turun sampai bawah tu kena cut loss lah. Okay, itu saja. Alright, NWP cantik. Cocoland. Kau berapa ni? Banyak sampai baby wash list. Cantik. Okay. Counter uptrend. Cantik. Ni pun reversal daripada ni. Nak cross up. Resistance dekat sini. Saya melepak je lah mana baik. Orang nak dengar apa ni? Boring gila lah bila nak habis. Sekejap lah saya duduk kaji-kaji. Okay, ni dia dah naik atas kosong. Cantik. Okay, cantik sangat. Cocoland 66%. Very high momentum. Okay, Stoch cross up above yang tengah ni. Wow. Tapi resistance dah ngam kat sini pula Oh, dia ada satu lagi resistance. Hati-hati. Dalam masa sama ambil peluang. Hati-hati sebab dah tinggi. Okay. Once dia dah tinggi macam ni, biasanya apa dia buat? Dia akan pull back. Okay. Siapa yang dah beli untuk VTST, insyaAllah untung. The next day mungkin dia naik. Lepas tu dia buat pullback Ingat tak? Teori pullback of candle Morobozu or bullish ni. Dia akan turun dekat sini. Ada sini. Ada sini. Golden pivot. Last kali dia dah turun daripada 76 ni, sila keluar. Dia tak jadilah tu. Okay. Dia naik strong macam ni, esok dia reversal. Dia pull back. And then baru dia naik semula lah. Overall cantik. Boleh dulu macam mana cakap Boleh dulu macam rempit berapa bit, then tunggu balik sebab dia dah bocor. Dah bocor pula. Dah terlebih daripada BB. Kalau dia keluar BB, tahu perangai dia, masuk balik dalam BB. Mana-mana lah dah keluar BB, dia masuk dalam BB balik. Okay. Nak menumpang beli sat, boleh. Tapi kena tahu, kena TP lah. Sebab nanti dia reverse balik. Sebab dia punya ni pun dah tinggi jugalah. 66 mungkin dia pergi 75% je. Kalau nak tahu perangai dia, kita boleh buat back test. Sekejap Sila perhatikan RSI. Okay. Saya nak buat ni. Replay. Sila perhatikan RSI Tengok RSI Sedia? Tengok RSI. Bila dia naik atas 50, dia akan naik. Kita tengok dia boleh pergi sampai 83. Okey dah, jatuh.
So dia boleh pergi sampai 80%. Okay, tengok next. Dia naik 69. Nak tahu dia sampai 71. Masih naik. 75 masih naik. Oh, dia boleh pergi banyak persen lah RSI. Okay, that's it. Maksudnya 75 kena hati-hati. Okay. Atas 50 cantik boleh masuk. Okay. Get ready. Oh, ni dia turun. Dia tak buat reversal. Okay, ni reversal bullish. Masih merah. Tunggu atas 50 dulu. Tak jadi. Yang ni pun dia masih turun bukit. Okay. 50. Alright. 55. Okay. Turun lagi. Masih nak naik balik. Naik balik. 60%. Sekejap. Kita nak tengok perangai dia selalu dia. Tadi dia naik sampai 70% . Okay. Reverse balik. Sekejap. Tu tak apa lagi. Tak perlu keluar yang macam tu. Tengok lagi. Hah? 60. Tadi dia naik berapa ni? Siapa nampak? Saya terlepas lah pula yang pacak tinggi ni berapa? Mesti tinggi. So kita boleh tahu RSI berapa kita perlu keluar. Selalu dia keluar 75-80 dia boleh pergi kan. 67. Nah, sampai 67 datang balik. Lagi. Habis dah. Tak boleh naik lagi. Okay, try lagi sekali. Dia mesti test 67. Jatuh. Oh. Sini je tinggi sampai 83%. Yang ni 70%. Yang lain 67% je. Lagi. Tak banyak sangat lah. Lepas ni dia gede-gede je lah. Okay. 66. Apa tadi? Tak sempat tengok. Okay, 66, 67 agak bahaya lah Okay lah. Situ. Okay, so sekarang kita tahu dia 66. So peluang dia nak turun tu tinggi. Dia naik sekejap dan dia reverse. Cuma kita tengok yang ni baru saja cross up. Resistance ada 2. Satu kat sini. Maksudnya resistance paling tinggi kat sini. Okay. This one dia baru saja nak cross up. Kita tengok bila dia cross up atas ni, dia boleh naik sampai sini kan. Ada banyak ruang lagi dia nak naik. Stosh dekat at least yang ni sampai sini. Ada lagi lah ruang lagi sikit. Okay, boleh trade dengan berhati-hati sebab dia sepatutnya ngam-ngam beli idea kat sini kan. Dia dah makan candle sebelum, masa entry sini kat loss kat sini. Sekarang ni agak tinggi. Kalau nak selamat macam ni, dia memang boleh masuk, tapi saya takut dia turun. Kalau nak selamat, boleh tunggu dekat sini baru beli semula. Sebab sepatutnya kita punya entry lepas dia dah buat reversal, kita entry balik dekat sini. Sebab okay, sini bullish ni Morobozu engulfing ke apa Morobozu ni, dia dah makan candle sebelum. Lepas tu sinilah EP kita. Bila candle dah settle esok pagi, kita beli dekat harga RM1.23 ni. Lepas tu kita ride je lah. Selagi dia tak sentuh yang candle bawah ni, kita tak perlu keluar. So sekarang ni dia dah agak tinggi. Lagipun dia dah keluar daripada Bollinger Band. Boleh tunggu dia kat sini, kat loss kat sini. Okay, that's right. Suggestion saja. Sebab dia pergi 67, 75 pada tinggi 83 kan. Tapi takut dia tak buat perangai tinggi macam ni. Tengok dia buat toncik-toncik panjang tau. Takut sejuk kat atas. Buat trailing stop boleh tak? Kalau buat trailing stop, masuk dan buat trailing stop. Ni dia buat resistance dia kuat tau. Ni 52 weeks high.
Dia baru saja pecah. Boleh buat Friday rolls lah sepatutnya. Boleh beli. Selalunya counter yang baru pecah resistant ni, dia kuat naik atas. Mungkin dia akan buat perangai yang ni. Apa kata pasang trailing stop? Kalau nak masuk juga pasang trailing stop. Cuma kalau kita jauh lah ni. Kalau pasang yang ni, boleh lah stop loss sekat RM1.27. Ataupun sanggup ke RM1.215? Sebab harga tinggi juga. Ataupun tunggu. Ini tunggu dah sampai ke bawah dah. Sini dia patah balik. Cuma sebab tengah ada momentum kuat, kot dia terbang lah. Siapa berminat Cocoland? Sebab dia ni buat toncik-toncik ni. Itu dia dah test sekali dah. Yang line orange ni 1, 2, 3 rasa lepas lah. Selalu dia test 3 kali dia naik lah. Selalu lah. Benda-benda resistant ni selalu dia test 3 kali dia terbang. Kalau test yang bawah dia 3 kali dia bocor. Dia test support 3 kali, duk gedung naik, gedung naik, gedung lagi sekali jatuh lah. Yang ni pula tang jatuh, tang jatuh, tang kali ketiga dijangka naik, lalu lepas. Tapi high risk, high reward. Terpulang pasang trading stop lah untuk selamat. Ikut harga semasa beberapa bit di belakang. Harga naik, contoh itu EP RM1.07. Lepas tu kita punya trading stop, 5 bit bawah RM1.07. Once dia dah naik RM1.33, kita punya stop loss berapa bit? 5 bit belakang RM1.33. Macam tu trading stop ikut-ikut. Ataupun nak 5% daripada harga semasa ke, pasang trading stop kat situ. Harga naik lagi 5% daripada harga semasa, letak kat situ. Dan seterusnya. So kita boleh try je setinggi mana alam. Itu yang orang macam mana dia ni boleh dapat banyak persen sehari. Dia buat trading stop lah. Okay, sampai sini je lah saya review. Sebab saya banyak bebel sangat je, jadi tak sempat review yang lain. Taan Jetiasa Enflowy Dark KAB cepat. Kaji sendiri guna teknik saya tadi lah. Siapa ada indie, pasang je lah indie. Senang cerita. EMA 50 EMA 10 kat mana. Okay, kalau dia dah lepas, daripada harga, ni harga dekat sini kan RM1.30. So EMA 10 ni sebagai support. Seterusnya support dia RM1.21. Seterusnya support dia RM1.16. Ini dah teruk sangat ni. So kenapa dia ni strong uptrend? Sebab harga semasa semua berada di atas SMA 200. SMA 200 kita tahu 200 candle sebelum. 200 candle, satu candle sehari, 200 candle sebelum dia dah berjaya break. So memang uptrend cantik gila. Asyik EMA 100. Dia kalau atas 3 line ni memang strong uptrend. Lepas tu dia strong pula lagi, dia atas 10 dengan 21. Strong, very very strong uptrend, trending. Tapi RM1.23 ni janganlah bocor. Kalau dah bocor, dia cari pula RM1.21. Bocor bye-bye, RM1.16 pula. Selalu orang tak biar bocor sampai teruk sangat. Kalau dah bocor dekat EMA 10, orang keluar tunggu pula pullback kat EMA 50 ataupun tunggu dekat EMA 21. Okay, itu sajalah daripada saya. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Kalau ini bermanfaat, share dengan kawan-kawan semua. Saya ada buat video study macam-macam tu, yang link tu, yang dekat GBS Game Borak Saham Telegram tu kan saya ada bagi teknik masuk secara intraday dekat MACD. So market depth punya ada, support resistance ada, semua saya dah letak situ. Dah ada berapa 20 kot video. By tajuk boleh follow kat situ, pergi ambil, studylah satu-satu. Okay, semoga bermanfaat. Doakan ni jadi ganjaran akhirat jugalah. Jadi saham akhirat saya juga. Okay, dan untuk semua-semua semoga bermanfaat. Hingga kita jumpa lagi next week insyaAllah. Okay, sampai sini je. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lupa. Siapa nak beli indie, PM saya kat Telegram Game Borak Saham. Indie semua ada banyak macam-macam, dengan support group, dengan screener. Itu sebagai support saya lah. Okay, itu saja. Bye-bye.